Alright, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, so today saya rasa ramai yang tidak dapat ikut sebab kemungkinan besar percubaan ada yang sudah mula kan, ada sekolah yang sudah mula percubaan. Okay, so saya ingat cikgu tidak akan tunggu, masa sudah pukul 8. So target kita pada hari ini ialah 4 soalan fungsi. Okay, hari ini kelas yang ke-16. Okay, jadi syukurlah, so kita sudah 16 kali berjumpa. Sudah 4 bulan lah, 4 bulan sudah kita bersama. Kalau macam misalnya, kalau ada yang kawan-kawan yang tidak dapat online, tapi nanti cikgu akan bagi link dia punya itulah, YouTube lah, mungkin besok atau lusa cikgu akan bagi linknya. Okay, alright. So, last week kita berhenti di soalan yang keempat. Di hari ini kita sambung soalan kelima sehingga ke-8. Kita tengok kalau kita boleh habiskan semua. Tapi bila saya tengok tu soalan macam tidak sesusah yang minggu lalu lah actually. Minggu macam tidak begitu macam sudah tidak ada kaitan dengan graf lah. Jadi macam ada senang sikit lah. Setiap soalan lakar-lakar graf ni memang sebelum ni kalau di tajuk fungsi ni jarang kita jumpa lah di soalan tahun-tahun lepas. Okay, so macam soalan begini, diduksikan. Soalan yang diduksikan pun memang jarang kita jumpa lah kalau soalan tahun-tahun lepas lah. Kita tengok sama-sama. Okay, kita mulalah soalan nombor 5. Kalau yang soalan 1 hingga 4, kalau ada yang belum buat, boleh cuba sebab memang soalan tu bagus lah. You could try lah. Modul tu sudah cikgu share di grup. So saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang selamat. Okey, saya dengan keadaan yang selesa lah. Alright, kita mulakan kelas kita. Okey, fungsi F. Okey, the function of F ditakrifkan oleh, kita ada fungsi sana fx sama dengan 5x tambah 2 per x tolak 5, x tidak boleh sama dengan 5. So biasa kalau ada pecahan memang di hujung tu dia akan bagi satu syarat tu lah, dia akan bagi something di sana hujung tu kan. X tidak boleh sama dengan 5. So tu kita tidak apalah, kita tidak gunakan sekarang lah. So cari F. So F. Okay, so ini saya ingat tidak masalah. Dia bahagian yang pertama tu dia suruh kita cari sejak ni kan. Cari F2 kan. So this first part is okay lah, should be okay. Sepatutnya kita boleh buat lah, tidak masalah. Tapi kita apa-apa pun kita buat sama-sama. So be careful kalau ada pecahan lah. Just be careful lah kalau pecahan. You pastikan you ganti dengan betul lah. Because pecahan masuk ke dalam pecahan kan memang ada payah sikit lah. So take your time lah kalau ada pecahan-pecahan begini kan. 5x tambah 2 per x tolak. Okay, after that yang dia masukkan ke dalam diri dia sendiri kan. So ini saja yang ada leceh sikit lah. So take your time. Kalau jumpa soalan begini, jangan kelang kabut menjawab. Okay. Pastikan you gunakan langkah yang betul lah. Okay. Kalau yang ada masalah, tanya. Sebab yang ini direct straight to the point lah. Maksudnya F2 ni, jangan kasih kuasa 2. Pernah cikgu jumpa begini ya. Ada yang buat kuasa 2 begini. Tidak boleh, tidak sama. Dia bukan kita kasih kuasa 2. Dia F, dia ganti ke dalam X. Jadi kita jadikan Fx tu sebagai kita punya objek dan kita masukkan ke dalam F lah, itu cerita dia. So be very careful, tu bukan kuasa 2. So 5. Maksudnya saya ganti di tempat X tu lah, dia ganti masuk balik. Asal saja ada X sana, you masukkan ke dalam. 5X. Saya rasa sekolah saya macam minggu depan kah percubaan? I think so. Apa? So the bound down days 5x tambah 2 per x tolak 5. Should be okay lah. Yang ni boleh buat lah. Okay, cuba tengok je ni. So tempat yang ada x tu kita ganti dengan yang pecahan tu lah. Okay, 5x tambah 2, 5x tolak 5. 5x tambah 2, x tolak 5. So this is yang leceh sikit lah. So you take your time, jangan kelang kabut. Maybe the first thing you want to do, maybe you can hilangkan tu 25 kan, darab masukkan. 5x tambah 10. Okay, sebelah tu 2 tu. Macam mana kita gabungkan pecahan tu? Kita darab pembawah dia tu. So x tolak 5.
Okey, cikgu tidak tulislah yang X tolak 5 ni begini kan, kasih pecah dia kan. Kasih gabung teruslah, okey, kasih gabung terus. Bila sudah darab X tolak 5, kita kasih gabungkan dia terus. Dan yang di bawah tu X tolak 5. So, memang panjang lah. And then ada lagi di bawah dia, ada lagi satu pecahan. Zup. Pecahan di bawah tu ialah 5X tambah 2 tolak 5 buat benda yang sama. Buat benda yang sama, X tolak 5. Di bawah dia tu, kurungan. So, kalau pecahan ni memang akan lebih cenderung untuk buat kesilapan lah. So, just be careful. Be careful, jangan kelang kabut. Ada satu shortcut yang cikgu ajar hari tu kan. Macam kalau jumpa 1 per X per 1 per X kan. Just what had happen is actually kan, kita 1 per X, kita bila dia begini kan, bahagi 1 per X kan. Lepas tu sebenarnya bahagi tu kita boleh ubah pergi darab. Kalau kita songsang tu dia punya pecahan tu kan, dan kita boleh potong lah. So, apa yang berlaku ialah kita boleh potong yang di bawah tu sebenarnya. So, this one is like a shortcut lah. Selalu macam, tengok satu ni dengan bawah ni, terus kasih mati terus lah. Supaya senang sikit kita mau tengok. Kan, banyak betul pecahan kan. So, yang penting yang syarat dia ialah dua-dua ada pecah. 1 per X, 1 per X. Dan you boleh mansurkan dia. So, this is just a shortcut lah. Supaya senang sikit kita mau tulis. So, maksudnya kita tinggal satu pecahan tunggal sajalah. Tiada sudah pecahan di atas dengan di bawah. So, I just write back. 25x plus 10 plus 2x minus 5 over 5x plus 2 tolak 5 tambah 5x, sorry. 5x plus 20. Okay. Alright. So, kita mana yang boleh kita kasih kecil? Kita kasih kecilkan dia. Macam ada silap sini. 10 kan? Ya. 10. 2 times 5 kan? 10. Okay, double check. So, ini tiada lah. Tiada. Tinggal kenangan. 27x over. Di bawah tu pula. 25. 5 ini pun tiada. 25 plus 2. 27. So, 27 pun boleh matilah. Dapat x saja tinggal last tu. So, X saja yang last, yang terakhir. So, maksud dia FFX ialah X. Okay, boleh. No problem. Okay. So, just hati-hatilah kalau jumpa soalan begini. Okay, pastikan you buat pelan-pelan dan pastikan jangan kelang kabut menjawab. Take your time. Sebab saya yakin you boleh buat lah. Ini pernah kita buat hari itu kan. Kalau jumpa pecahan kan. Okay, alright. So the next one yang kita rasa deduce. Apa maksud dia deduksikan? Maksud dia kan wujud atau tidak. Begitulah. Dia tanyalah how to say deduce, macam deduksikan. Bukan juga cari formula. Sebab kan bila kita ada F songsang kan, hanya akan beberapa case lah F songsang ni akan wujud lah. Macam selalunya kalau hubungan satu kepada satu, memang dia adalah songsang lah, because image kita kena satu saja. So, tidak boleh image kita lebih daripada satu, atau banyak kepada satu. Itu lain cerita lah. Okay, so maksudnya di sini, kalau F songsang, okay, kalau kita masukkan F ke dalam F songsang, so maksudnya kita akan dapat nilai kita ialah X. Jawapan akhir kita. Okay, sebab yang original masuk yang songsang, kita akan dapat S. Tapi dalam case yang ini, F pun kita dapat X juga. So, makanya di sini, kita punya satu deduksi kita ni yang boleh kita buat di sini ialah sebenarnya F songsang adalah sama dengan F. So, ini sebab kalau kita mau cari F songsang, kita boleh carikan F songsang tu, tapi itu akan ambil masa yang lebih lama lah. Cuma dia suruh kita deduksikan daripada ayat yang jawapan kita yang FF ni. Sebab FF ni jarang kita dapat balik X.
Selalunya bila kita dapat balik X, kalau F songsang, ini memang kita akan dapat balik X lah. Apa-apa sekalipun kita akan dapat balik X. Okay. Kalau mau cek juga, boleh kita buat, kita double check lah. Sebab dalam skema memang tidak ada jawapan dia ni lah. So, F X sama dengan, cikgu tulis balik dulu soalannya. Where is the question? Okay. 5X tambah 2 per X tolak 5. Cuba kita test lah, kita try lah. So, is Y lah. Let this one is Y kan. 5X plus 2 over X tolak 5. XY to 5X plus 2. XY minus 5X. Pindahkan Y itu pergi sebelah. 2. So, X. Y tolak 5. Sama dengan 5Y tambah 2. Last step, pindah balik pergi sebelah. Tambah 2 per Y tolak 5. Then after that kita tulis balik dalam songsang X 5X tambah 2 per X tolak 5. Okay, kita dapat balik. Actually, 1 to 2 pun boleh jugalah. Tidak masalah. So, maksud dia, diduksikan F negative 1. Maksud dia, deduce. So, F negative 1, F inverse is equal to F. Ini maksudnya lah, diduksikan, deduce. So, this is the, we get lah. Kita deduksikan bahawa, deduksikan bahawa F ialah equal inverse of F. Kalau kita mau buat ini this is the yang inilah. If you don't understand yang the top way kan, kita buat sendiri songsangan tu, dan songsangan tu ialah sama dengan yang asal. Ataupun we can continue from the question number A. Kalau FF is equal to X, means we get the songsang ialah sama dengan yang original. So dia tidak ada, yang ini atas ni tidak langkah kerja lah. We just say lah, ini dia punya conclusion lah. The inverse of X is equal to the function of F. Itu je. Dia punya ayat dia tu. So ini memang deduce ni, maksudnya kita sebut, dia bukan cari nilai. Kalau macam yang di bawah ni, yang ini cari nilai. So actually kita tidak menjawab soalan lah kalau kita jawab begini. So means deduce ni maksud dia, kita dapat ni F2. Jadi maksud dia F negatif 1 ni apa? Begitu. So means daripada jawapan yang F2 tu lah. So deduce, kita daripada F2, kita deduce bahawa F songsang is equal to F. Like that lah, something like that lah. Alright. So this is dia bukan cari nilai, dia atau kita sebut, just kita deduce, maksudnya kita buat macam rumusan lah, begitulah. Kesimpulannya gitu. Something like that lah. Alright. This is something new lah. Something new. Jarang kita jumpa soalan ni, deduce ni. Okay. If you have any question, you can ask. If not, you just interrupt me. Just ganggu. Just tanya saja bila masa. So if okay, F13. Okay, next question. F13 2. So ini last time we did before. Kalau kita ingat balik is macam hari itu juga. Tapi just kita refresh balik. F13. Takkan kita mau buat 13 kali kan? F masuk ke dalam F 13 kali kan, it will take forever lah. Mau buat lagi pecahan lagi, wah tidak boleh lah, janganlah. So yang kita tahu ialah F2. So F2 kita dapat balik diri kita sendiri. Maksud dia map to itself lah, it maps to itself. So maksud dia 2 ni boleh membantu kita, because we can take out yang gandaan 2 tu, 12 tu. And then we have one only 2 lah. Kenapa cikgu buat begitu? Because if we separate this out, F12 here, so this is F2, 6 times bahkan. 6 kali kan? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is all X. Means it repeats over and over and over again. Maksud dia F2 ialah X, F2 ialah X, F2 ialah X. Bukan X kuasa 6 lah. So it's not it's different lah.
Bisa. You don't need to kuasa 6 dia punya tu. So means asal saja genap kan, ya F2 is X, F4 is X, F6 is X, F8 is X. Begitulah maksud dia, maksud saya lah. So asal saja genap, dia akan jadi balik X tu. So kita tidak payah risau ni, F12 ni. So we can start off with F13 2 is equal to F2. Mana pergi yang 12 tu? 12 tu tidak tulis pun tidak apa, because it is equal to X. So kita terus kita dapat F2 sahaja pun cukup sudah. So F2 means kita gantikan 2 dalam tu. 2 tambah 2 over 2 tolak 5. So you get 12 over negative 3. And then you get negative 4, the final answer. Okay, so kenapa tidak perlu fikirkan yang lain tu? 12 tu, because remember one time, F12 X is equal to X. Or F12, if I put here 2, means kita akan dapat 2. So kita dapat juga balik dalam kurungan tu 2 juga. So tidak tulis, it doesn't make a difference lah. Okay. Kita adakah, kita tiadakah, dia adakah, dia tiadakah, orang tidak akan fikir dia sudah kesian. Otak sampingan kan orang tak kisah. So asal saya gandaan 2 lah. But macam mana kita tahu? Not all, bukan semua situasi berlaku begitu. Sebab kita dapat di sini. From the question A, kita dapat di sini. So F2 is X. Itulah yang kita boleh dapat. Inilah kesimpulan begini, yang jawapan dia langkah dia pendek sajalah. Alright. So question number 5 is done. If you have any question, you can ask. Okay. Tak apa kalau cikgu tidak kisah kalau perlu jelaskan soalan ni balik. Kalau anybody don't understand, I can explain back again. Okay. If not, you just can ask me, can PM me pun boleh. Okay. Alright. So next question is maybe kalau tanya soalan, takut volume cikgu tidak kuat. Ada volume. Okay. Alright. Okay. So next question. Seramai 5 orang pekerja, okay, 5 orang pekerja sebuah kilang telah disahkan positif sejenis virus. Pada hari berikutnya, selama 14 orang pekerja lagi dilaporkan. Okay, so this is nampak macam soalan janjang kan? Nampak macam soalan janjang, but maybe it could be kan? Because we see dia ada pola dia tu kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Okay. Lepas tu yang dia bawah tu bilangan pekerja. So bilangan pekerja dia kalau kita perasan yang kena ni kan bertambah kan? Dia bertambah. So first one dia tambah 9. Yang kedua pun 6, 7, 8, 9 tambah 9. So macam soalan janjang kan? Tapi dia tidak minta kita buat apalah, cari N ke, cari A ke. Kita tengok. Menggunakan tata tanda fungsi, okay? Using the function notation. Express P, okay? Ungkapkan P dalam sebutan T. Dalam sebutan T. So, kalau kita mau samakan dengan yang biasa kita buat kan, dia begini kan contohnya kan. 2x tambah 3, begitu. Maksud dia, kita punya huruf sini kan, mesti kita punya P lah di depan tu lah. Okay, lepas tu dia punya X kita mesti kita guna T lah. This is example je, bukan ni bukan jawapan ni Kita tengok apa yang kita boleh buat. Okay, so hari mesti dia ini soalan dia macam kita kena fikir betul-betul lah kan. Nak fikir betul-betul. Because hari pertama dia sudah ada 5. Kan? Kalau kita buat 5, lepas tu tambah 9 kan? 9 day, hari yang ke-T. Lepas tu kita buat sama dengan dia suruh guna simbol P kan? P. Mungkin kalau kita nampak begini, tambah 9. Hari kedua, hari ketiga. Tapi bila kita masukkan hari pertama,
Dia jadi 5 tambah 9, dia jadi 14. Hari pertama baru 5 orang kan? So, means ada silap lah nih. Kita boleh begini. So, kalau dia 9, hari mesti 9 tuh, kita kasih pasang dia dengan T. Supaya dia berganda kan? Hari kedua tambah 18. Hari ketiga tambah 27 begitu. Tapi 9T untuk hari yang pertama, kita dapat 9. Yang kali 1 kan 9. Jadi kita cuma ada 5. So means why not kita minus 4. Okay. So 9T tolak 4. Kita double check. Okay. Kalau kita punya T kita 1 sama dengan 9 tolak 4 kita dapat 5. Kalau T kita 2, 18 tolak 4 kita dapat 14. Okey lah. So kita dapat. So macam mana? Macam mana kita mau tahu? So this is soalan begini kan, dia macam trial and error kan. Kita tidak ada formula untuk macam mana kita mau tahu. Kecuali mungkin dalam penakulan lah matematik kan. Matematik ada cara dia kan. Kita macam mana kita mau cari dia punya formula dia tu kan. So ini macam kalau bagi cikgu ialah trial and error lah. Kita cuba aja ya. Macam mana kita boleh dapat formula tu? 9T tolak 4. Mana datangnya 4 tu? Kebetulan dia tune dengan formula dengan kiraan kita lah. Okay, tolak 4 tolak 4. So kita akan dapat nilai 5, 14 dengan 23. Okay, kalau sudah kita dapat yang A, yang B tu should be okay lah, no problem. Bagi saya mungkin yang A tu saja yang ada leceh sikit. Yang kita mau kena fikir betul-betul. So ini TP 6. Oh, TP 6 ah. TP 6 ni kalau ikut macam matematik kan ini macam aras paling tinggi lah. Ini mungkin inilah ni lah mencipta kan. Mencipta formula dia. Mungkin tanggapan dia begitulah. So, cikgu tidak pernah pun jumpa soalan TP6 matematik tambahan ni kali pertama lah cikgu nampak. TP6. TP6 ni maksudnya mencipta. Maksudnya first soalan pertama itulah yang A itulah mencipta. Tapi yang B itu tidak sudah. B itu senang sudah. Sebab hari yang ketujuh yang penting kita dapat sudah formula kita PT sama dengan 9T tolak 4. So maksud dia hari yang ketujuh. Ingat dia punya simbol tu T ialah hari. Maksud dia TP7 sajalah. Ini tidak apa-apa lah. Masukkan saja 7 tu. Dan kita dapat nilai kita 4. So kita dapat 59. 59 pekerja pada hari yang ke-7. Tapi kalau macam misalnya kalau betul-betul tidak tahu kan, jangan tinggalkan kosong lah. Kita boleh kira manual. You tambah sajalah. Tambah 9, tambah 9, tambah 9 sampai hari yang ke-7. Itu kalau betul-betul tidak tahu. Jangan biarkan soalan tu kosong. Jangan biar soalan tu kosong. Just try. Just try. So maybe kalau A tidak dapat, kita buat secara manual. Mungkin markah dia mungkin kurang. Sebab kita tidak gunakan ni kan, formula dia tu kan. Tapi tidak apa. Kita cuba saja. Okay. Bilakah virus ini menjangkiti sekurang-kurangnya 86 pekerja? So 86 pekerja ialah jawapan dia kan. Maksud dia kita mulakan dengan jawapan kita tu 86 pekerja. Okay, maksud dia kita mau tahu hari yang ke berapa. Tapi yang ini bagus kita letak 86 tu di belakang kan. So, just kita pindahkan sajalah. Hari yang ke berapa? Hari yang ke-10 bahagi dengan 9. Sesuai. Soalan B dengan C ni dia akan simple kalau soalan A tu kita boleh dapat lah. So ini yang kalau bagi saya soalan A tu sajalah yang kena you fikir betul-betul lah. Dan memang kalau soalan tahun-tahun lepas kemungkinan besar saya ingat jarang kita jumpa soalan yang kita perlu buat sendiri dia punya ni. So ini kena bersedia lah. Bersedia untuk segala kemungkinan untuk SPM tahun ni. Kena inilah. Jangan panik. Yang penting jangan panik. Fikir betul-betul. Fikir dengan tenang. Walaupun soalan dia ada soalan yang susah, mesti ada soalan yang senang. Jadi tidak adalah matematik tambahan ni semua satu paper tu susah. Ada 1-2 soalan saja yang macam beginilah yang kita akan jumpa. Ya, yang lain daripada yang lain. Seperti soalan A ni. Yang ada lain sikit. Okay, yang B dengan C tu kalau you dapat A tu should be okay. No problem. Okay, so ini macam soalan kebat lah. Ada dia punya gambar raja dia, table dia kan. Kita tahu virus apa ni. Okay. COVID kah?
Bukanlah kan. Okay. Next question. Kalau ada soalan, just tanya saja. Okay, soalan seterusnya. Oh, okay, soalan nombor 7 ni pun macam... Soalan nombor 7 ni pun B tu pun ya, ada banyak benda kena fikirnya B ni ya. Okay, kita tengok sama-sama. Okay. Walaupun baru 8.25 kan, saya rasa soalan ni yang akan ambil banyak masa. Sebab oleh soalan B tu yang pelik tu. Okay. The function. Okay, fungsi F dan G ditakrifkan sebagai, dibagi dengan kita F dan dibagi kita fungsi G. Dan macam biasa kalau ada pecahan dia ada dia punya nilai kan. Syaratnya di ujung tu. Okay, tidak apa-apalah. Okay. Cari nilai X. Okay, apabila dipetakan kepada dirinya sendiri. Okay, dipetakan kepada dirinya sendiri. Di bawah fungsi FF. Di bawah fungsi FF. Okay, so jarang sekali kita jumpa soalan yang dipetakan, lepas tu dia ubah soal lagi ni. Ditukar lagi tu F lagi. Pergi FF. Okay, ini kita kena buat dululah FF tu. Okay, sebab dia biasa dipetakan kepada dirinya sendiri. Yang biasa kita buat ialah Fx sama dengan 2x tambah 1. So maksud dia, bila dipetakan kepada dirinya sendiri, maksud dia objek dengan image dia sama. Fx sama dengan x. Maksud dia bila objek di dalam tu ialah x, image dia pun akan jadi x. Jadi kita boleh ganti teruslah Fx tu dengan x. Selalunya begini situasi dia. Tapi ini soalan ni dia minta dipetakan kepada diri sendiri under the function, okay, F2. So means kita kena buat F2 dululah. So selalunya bukan begitu. Selalunya dia ni F2 lah, kita kena tukar lah. Maksudnya dia this way lah. F2 is equal to X. Dipetakan kepada map onto itself. So maksud dia, alright, kita kena buat dulu. F equal to 2X plus 1. Okay, so what you do is, you put in Fx into 2x plus 1 plus 1. So, be careful lah. Hati-hati ya kalau ada di ujung tu. 4x plus 2 plus 1, so you get 4x plus 3. Okay, then lepas tu kita tengok dia punya tu kan. Dia bilang dipetakan kepada dirinya sendiri. Means Fx is equal to x. Itu maksud dia. Fx is equal to x. So, kita boleh ganti sini terus x lah. So, x, oh sorry, one by one. What I like to do is, ini pun one more thing. Kalau yang baru join hari ni ataupun hari minggu lalu kan, saya tidak suka kalau kita pindah naik 4 tu pergi sebelah. Sebab kan akan berlaku kecuaian. Cikgu tunjukkan kecuaian yang selalu saya nampak lah kan. Bila pindah X pergi sebelah, okey, jadi tolak 4X. Lepas tu sini jadi negatif 3X. Lepas tu X sama dengan 1. Sebab kenapa? 1. 3 bahagi dengan 3. Mana perginya negatif tu? Negatif tu ada sana. Jadi dia akan jadi negatif 1. So, kena hati-hatilah pindah terus negatif tu pergi sebelah. So, yang biasa yang cikgu buat ialah, di sini saya bagi split lah. Apa yang cikgu selalu cikgu pesan lah. Kalau boleh kita bawa pergi X tu pergi tempat yang lagi banyak X. So, sebelah tu lagi banyak X kan. Why not we bring yang kepada yang pergi lebih banyak. So, dia akan jadi 4X tolak X. Baru yang negatif, yang 3 tu pindah pergi sebelah jadi negatif 3. So, then di sini akan jadi 3X sama dengan negatif 3. So, baru kita pindahkan pergi sebelah. Tapi cikgu tidak buat pindah pergi sebelah. Cikgu bahagi 3, bahagi 3. Dan the final answer, X equal to, baru cikgu ubah soal balik, tukar balik. X equal to negative 1. Tapi sama jugalah, doesn't matter lah. Doesn't matter lah. Cuma be careful tu sebab kadang-kadang bila pindah-pindah pergi sebelah kan, like for example this one yang selalu biasa dibuat ni kan, negatif 2 ke 3, I give you another example. Negatif 2X bahagi, negatif 2X sama dengan 3. So, X sama dengan, go pilu.
No what? What? Yes. Go downstairs. Can. Go downstairs. Ask mommy open that. Open that. Ask mommy open that. Anak saya pandai buka dia punya tombol sudah, tombol pintu sudah. Sebelum ni dia tidak sampai. Dia boleh buka sudah tombol pintu. Jadi, nah, apalah saya tidak kunci. Okay. Sorry ya. So, okay. Anyway, just be careful sajalah bila pindah-pindah pergi sebelah ni ya. Lepas tu, sorry. 3x sorry. Negatif 3x sama dengan 9 contohnya kan. Bila you kelang kabut kan, you jawab kan, you pindah pergi sebelah kan 9/3. Sebab pindah sebelah jadi positif. So, this is one careless mistake lah. You bahagi negatif 3 dengan bahagi negatif 3. Bahagi sebelah. This is the proper way lah. Untuk kita pindahkan, main pindah-pindah begini kan. So, kita akan elakkan kecuaian. So, bagi saya, kecuaian ialah musuh utama matematik tambahan. Okay, musuh utama matematik tambahan. Ramai yang hilang markah bukan sebab salah, sebab cuai, hilang negatif. Macam kes beginilah. Hilang negatif, hilang pecahan tiba-tiba, okay, dan sebagainya. Alright, okay. Anyway, cukuplah. Okay. Sudah jawab kan ni? Siap kan, sudah kah? Negatif 1 kan jawapannya? Okay, negatif 1. Okay, next one, B. So ini yang Fn X. Okay. Dia minta kita cari. Dia cakap cari kan? Okay, fine. Ada sini cari. Cari Fn. Okay, dengan keadaan N ialah satu integer positif. Okay. Alright. So, this one kan is something very strange. Very strange. Kita mau cari Fn. Ini macam penakulan sudah, Bani. Macam soalan matematik, penakulan. Cari Fn, X. Ini penakulan ni kan ialah satu tajuk yang macam kita kena ambil masa untuk fahamkan. Okay, Fn. So, maksudnya N ialah nilai integer. So, means N ialah N sama dengan 1, 2, 3, 4, ... Yang ni kan, yang penakulan ni kan, reasoning kan, mathematical reasoning kan. Okay, so apa yang perlu kita buat? Kita ada Fx. Yang original itu kan, Fx sama dengan 2x tambah 1. Okay, lepas tu kita ada Fx. Yang 2 tu kan. Sebelum kita ganti masukkan map onto itself kan, 4x. This one ya. Circle dia. 4x tambah 3. 4x tambah 3. Maybe kalau dengan 2 ni pun kita boleh tengok juga apa pattern dia ni. Apa pattern dia ni supaya kita boleh jadi, ataupun kita membuat one more so we can see better kan. Fx. We can do one more. So kita ada F2 kan. So maksud dia F 4x plus 3. Sebab 4x plus 3 ialah F2 kan. So kita ganti masuk 2 4x plus 3 plus 1 8x plus 6 plus 1 7. Mungkin kita buat 3 lah kan. F1 is 2x plus 1. F2 is 4x. Tengok saya punya x tukar-tukar sudah. Plus 3. F3 is 8x plus 7. Kita ada satu pattern sudah di sini. So maksud dia suruh kita deduce Fn. So ini penakulan lah. Kan? Ini penakulan sudah ni, reasoning kami apa untuk kita carikan nilai dia kan. So kita nampak x kita tu berganda kan. 2, 4, 8. So most probably the fourth one will be 16. Kan? Most probably kan. Kalau kita mau test, kita boleh test lagi sekali. F 8x plus 7. We get 8x plus 7 plus 1. So it means 16, 14 plus 1, 15x, 16x.
So betul lah. So maksud dia, kita sudah ada di jalan yang betul lah. So means F4 is 16. So 2, 4, 8, 16 is multiples of 2 kan? 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. So dia akan jadikan tu 2, 4, 8, 16 tu kan? So our 1, 2, 3, 4 is our n. So our first yang di depan tu ialah it should be kita boleh gantikan dengan 2 kuasa n x. So we put fn in front. Fn ada x kah? X, okay. X, bigger fn sama dengan 2 to the power of n x. Okay. Sebab kenapa 2 kuasa n? Sebab n kita ialah sama dengan 1, 2, 3, 4. Dia kata nombor genap kan? Positif kan? So, kita mula dengan nombor positif lah. Okay, and so on. Okay, and then after that yang di sebelah tu, di sebelah belakang tu. 1, 3, 7 lah. This one is a bit difficult lah. Kita mau tulis apa tu yang di sebelah dia tu? 1, okay. Supposed to be kalau kita tulis n plus n kan, di belakang dia tu kan. Kita akan dapat, this one supposed to be 2, 4, 8, 16. Okay. Tapi bukan 2, kita dapat 1. Bukan 4, kita dapat 3. Bukan 8, kita dapat 7. Bukan 16, kita dapat 15. So means everything minus 1. Okay, minus 1. So, but kalau bukan n lah, sorry lah. N is 1, 2, 3, 4 kan. Kita boleh 2 to the power of n lah. Gitu. Because of 2 to the power of 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, begitu. 16. So, minus 1 kita dapat ni. So, this is a very strange question. Pertama kali cikgu jumpa. Seumur hidup cikgu mengajar matematik tambahan. Walaupun tidak lama mengajar lah. So, that's the thing lah. So, mana jawapan dia ni? This one, ya. This one jawapan dia. Tengok. Tidak jumpa mana ditulis jawapan dia. So, that's why. Maybe there is an easier way to solve this question. Okay, mungkin ada cara yang lebih senang, tapi saya tidak jumpa lagi lah. Kalau saya tengok soalan ni ada beberapa hari sudah cikgu tengok soalan ni. Memang cikgu rasa ini sajalah yang cikgu boleh faham lah benda ni. Sebab bila f kuasa n, kita tidak tahu tu n berapa, tapi dibilang n ialah integer positif. Integer positif tu nombor yang lebih besar daripada kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu kita ganti masuk lah. Kita ganti masuk fx, this one lah, the first step lah. F1, F2, F3, F4, F5, F6 supaya kita nampak apa dia punya pattern dia, apa pola dia ni. So pola dia kita perasan dia adalah semuanya ialah keluarga multiples of 2, 2, 4, 8, 16. Maksud dia kuasa-kuasa 2 lah. Bila dia kuasa-kuasa 2, kita boleh tengok mana yang kuasa 2. So this X duluan lah, 2 kuasa 4. Okay, get itu ini kan jadi 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. So, nombor 1, 2, 3, 4 tu mesti kita punya n. So, kita letak tu. Kuasa n di sana. Then after that, di sebelah belakang dia pula tu, 1, 3, 7, 15 tu mana kita dapat. So, bila kita tulis balik 2 kuasa n sahaja, itu tidak memadai lah. Because kalau kita tulis 2 kuasa n, kita akan dapat 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, 16. So, it's all dia tolak 1 kan? Dengan kawan dia di sebelah kan. So, kita just add sana, tolak 1 di ujung. So, kalau you tidak faham, you cuba baca balik soalan ni dan dan memang kalau soalan ni memang keluar dalam exam pun, memang cikgu pun sendiri pun akan ada masalah untuk jawab lah. Kan, apa maksud dia ni? Fn. Apa itu n? Means dia adalah satu formula lah. Kita tidak tahu. So anyway, I will still search kalau ada cara yang lagi senang untuk tengok soalan ni. Soalan B ni. Okay, alright. Okay, composite function, fungsi gubahan GF. GF. Okay.
GF dan nyatakan nilai X supaya GF tidak tertakrif. So this one is not so difficult lah. Bolehlah bandingkan GF kan, tak apa. Kita buat sama-sama, very fast lah GF-nya. Because F is bukan pecahan. X tolak. Kalau dua-dua pecahan tu yang leceh sikit kan. So ini just one part is pecahan lah. So masukkan 2X tambah 1 ke dalam GX. So GX kita tulis sini ya. GX sama dengan 5 per 2X tolak 7. So kita ganti masuk sajalah. 5 per 2 2X tolak 7 tambah 1. So along the line. Dalam exam pakai pembaris lah supaya kemas sikit tulisan lah. Okay, kita dapat over. Kenapa saya dapat 10? Why I get 7? Kenapa 7 sini? Astagfirullahaladzim. Am I that sleepy kah? Tolak. Something wrong. What's going on with me? Oh my god. Tengok, kalau soalan gitulah tuh. Kalau sudah buat soalan yang pelik kan, terus soalan yang simple pun nampak pelik juga. Okay. Main plus 7. Astagfirullahaladzim. Sorry. Okay. Kita dah masuk. Ini error lah. 5 per 4x minus 2 minus 7 plus 2. Tengok. What's going on with me today? Okay. 5 over 4x minus 5. Okay. Soalan senang tapi macam masa dia. Buat tu lambat. Okay. Ini tidak apa-apa. Okay. Then state ingatlah kalau pecahan kan, kita kena ada syarat dia. Kalau dia tak tertakrif, undefined, tak tertakrif means yang di bawah tu kita ambil yang di bawah tu 4x minus 5 bila sama dengan kosong. So should be okay bahkan. Bila pergi sebelah, so 5 per 4. So means x yang boleh sama dengan 5 per 4. Kenapa? Apabila x jadi 5 per 4, apa jadi? 5 per 4 tu bila kita ganti masuk di sini, we will get 0. So means 5 over 0 means is undefined, means fungsi itu tidak wujud lah. Tidak boleh lah. So we cannot have it lah. So dia minta kita nyatakan kan, apabila state the value of x, apabila tak tertakrif. Okay, so kita masukkan sana. Alright. So last one, D. Okay, soalan D. Ini pun saya ingat tidak masalah lah, should be okay lah, no problem lah. Okay, kita ada HGX sama dengan X plus 1 over 2X minus 7. Cari fungsi HX. And we have GX pun ada kan? GX ialah 5 over 2X minus 7. Okay. So, cari fungsi H. Dia adalah situasi kita, kucing kita. Ingat tak cerita kucing Ciguar itu yang kucing hilang tu kan? Kalau kucing tu yang di luar, kan? Kucing tu kan? Macam tikus. Okay. Tikus lah. Kucing lah, bukan tikus lah. Kucing. Kalau kucing kita di luar, kita mau cari kucing kita kan ada kawan. Kawan kita ialah kawan baik kita lah. Okay, kawan baik kita punya GX kita ni, kita kena keluar dari rumah. Kita keluar rumah tu cari kan. Bila keluar rumah, dia akan jadi songsang. So, maksudnya kita kena dapatkan yang songsang bagi G tu. Jadi, ini situasi yang berbeza kalau kita cari yang kucing tu dalam rumah atau di luar rumah. Saya rasa itu kelas yang first atau hari tu, first kah yang second tu, kita mau cari H atau G. So, situasi ni kita mau cari H ialah situasi yang case yang kedua. Bila kucing kita ada di luar, kita perlu cari di luar rumah tu. Jadi G tu akan jadi
songsang. So jadi the first step is kita kena dapatkan songsang tu kan. Selalunya dia minta batu. Dia tidak langsung tidak apa-apa kan. So kita kena buatlah sendirilah songsang. Okay, so simple je songsang ni. 2x minus 7 kita pindahkan sekarang. Refresh balik lah kalau yang ada exam tidak lama lagi kan. Fungsi songsang ni patutnya try cuba ni ya. 5 tolak tambah 7y. So x sama dengan 5 tambah 7y per 2y. So ini fungsi songsang kita 5 x per 2x. So kenapa kita perlu cari fungsi songsang ni? Okay, kenapa kita perlu cari fungsi songsang? Sebab kucing tu di luar rumah, kita kena keluar di luar rumah tu. Okay, sebab itu h tu yang dicari tu ialah yang di luar. So it's outside kan? So you gx you just inverse, dia keluar rumah, kita inversekan dia dan kita ganti masuk. So because bila you ganti masuk hgx negatif songsang tu kan dia akan macam hilang lah, begitulah. So inilah yang ada leceh sikit lah, pecahan dengan pecahan. Question plus 1 over 2 minus 7. Okay, so ini same macam tadi juga. Jangan, actually kalau you mau potong terus tu 2x pun actually boleh bahkan. Tapi jangan. Sebab ada di belakang tu kan, plus 7 and minus, plus 1 and minus 7 tu kan, kita gabungkan dia dulu lah. Macam tadi juga, same thing lagi sama. 20 minus 28x. Okay, di sebelah tu, 1 saja kan. So kita bawa dia masuklah, kesian ada satu orang di sana. So you just jadikan dia pecahan kan, 2x kan. Darab dengan 2x. Over, so, maybe this one I potong lah. Saya tidak tulis, sorry, saya jangan potong lah. After that, di bawah tu, buat lagi sekali. One more time. 10. Tapi kalau you all okay bah, boleh buat sudah banyak, tidak masalah. Minus 2x juga, so minus 14x lah. So sini pun 2x lah. 2x over 2x. So over x. So this one just now tadi tu kita ada buat kan. So just potong this one lah. Okay. Potong yang di bawah tu senang sikit mau tengok. Okay, after that yang di atas tu akan jadi 20 tambah 30x over, ni tiada, mati juga dia, 10. So, okay lah, ni kan potong lah sekali lah. Semua bahagi 10 lah kan. So, means 2 plus 3x. So, this is the final one. 2 plus 3x. Okay, so, buat pelan-pelan. That's the only tips lah. Kalau ni soalan beginilah. Buat pelan-pelan. Take your time. Jangan kelang kabut. Remember, tidak perlumbaan. Tidak perlumbaan dalam matematik tambahan. Okay, tidak perlumbaan dalam matematik tambahan. You need to take your time. If you can answer well, yang penting you boleh jawab dengan baik. Kalau you jawab pelan-pelan, jangan kelang kabut. Okay, jangan kelang kabut menjawab. This most important thing lah. Okay, last question for today. We have 10 more minutes. Mungkin kita akan tengok soalan 8A sajalah dulu lah. Okay, because 8A ni pun soalan yang pelik tapi benar. Okay, so last question, we try lah, maybe 10 minutes, maybe can lah, boleh lah. Okay, because this is a very strange question. A lot of strange questions today. Okay. Satu fungsi ditakrifkan oleh gx, ax kuasa 2 tambah bx tambah c dengan keadaan a, b dan c adalah pemalar. Okay, then is given di bawah. Diberi di bawah fungsi itu, okay, image of 1, image bagi 1 ialah negatif 1, manakala objek-objek bagi kosong dan 2 dipetakan kepada kosong. So, image tu kena 1 saja dan is a function lah. So kita image objek banyak tidak masalah. Okay, so ini kalau ini maksud dia banyak kepada 1. Okay lah. Yang penting image dia 1. Okay lah, function lah.
Alright. So, tunjukkan bahawa A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, C sama dengan kosong. Okay. Okay. So, apa maksud dia ni semua ni kan? Apa maksud dia ni semua ni? So, kita kena faham apa maksud dia image dengan objek. Itu sajalah. Kalau kita faham image dengan objek tu okay. No problem. Image of one. Image bagi satu. Means, bila objek sama dengan satu, image kita akan jadi negatif satu. Saya keluarkan perkataan tu dulu. And the second case ialah bila objek ialah kosong dan 2, image dia ialah equal to 0. Okay, so that's daripada ayat tu ya, yang dia bagi tahu dengan kita kan. So we need to understand this. Apa maksud dia ni? Objek So objek is X lah kan. X equal to 1. Then our image is Gx equal to negative 1. Means dia punya apa jawapan dia lah, image dia lah jadi apa? Jawapan dia jadi negatif 1. So, begitu juga dengan ni lah, apabila X is 0 and 2, our Gx akan jadi kosong. Okay, so ada banyak cara kita mau selesaikan soalan ni. Saya akan tunjukkan satu cara sajalah sebab masa kita pun tidak banyak. Okay, untuk kita fahamkan benda ni kan, kita ganti masuk sajalah yang paling senang lah. Alright, kita ganti masuk saja. Means Gx sama dengan ax squared plus bx plus c. Okay, so what if what if if x equal to 1? So ini akan jadi a tambah b tambah c, kan? A tambah b tambah c. A tambah b tambah c, because g negative 1, g1, dia akan jadi negatif 1. So means the A plus B plus C equal to negative 1. So nampak macam persamaan serentak yang 3 unknown tu kan, tapi jangan risau. It's not this kind of question lah. So kita kasih pusing dia lah. A plus B plus C equal to negative 1. So memang ada selalunya kalau 3 unknown memang 3 persamaan lah. So betul lah sebenarnya, sebab sebelah sini kita ada 2 lagi kan kita. If G is object is one by one I write down here lah. G is 0. So apa akan jadi ialah A akan jadi kosong, B pun akan jadi kosong, dan kita punya tinggal sana C tu. Dan apa jadi kalau G kosong? Kalau objek kita kosong, image kita pun akan jadi kosong. Makanya C ialah sama dengan kosong. Sebab G kosong sama dengan kosong, G2 pun sama dengan kosong. So, ini yang tadi tu G1 sama dengan negatif 1. So G kosong sama dengan C. So means C equal to 0 lah. So the first thing we got lah. The first kita sudah proof lah. G object is 0. Yang the third one, G2. So this one is a bit longer. So G2. So means apabila objek kita jadi 2. So means dia akan jadi A, 2, kuasa 2, tambah B, 2, tambah C. So 4A tambah 2B sama dengan tambah C sama dengan kosong. Pun dua-dua ni, sebab dua dia ni jawapan dia ialah kosong lah. Okay, so kita susun balik apa yang kita dapat. Yang first sekali ialah A tambah B tambah C sama dengan negatif 1. The second one is C sama dengan kosong. And the third one is 4A tambah 2B tambah C sama dengan kosong. So the first part is selesai lah. Kita sudah dapatkan C kita kan. C memang 0 lah. So apabila C kosong, kita boleh simplify tu kan, persamaan pertama dan ketiga kita kan. Dengan ketiga ni, cikgu label je. So kita dapat, because C kosong kan, apa yang tinggal? Cuma A dengan B lah. Bye bye C. Dan di sebelah pun 4A tambah 2B pun tinggal. So persamaan serentak lah jadinya ni. Sama serentak lah.
untuk cari nilai A dengan B. So we just do very quickly ya. Persamaan serentak, cikgu buat penghapusan lah. Penghapusan. Ini jangan label awal betul lah. Equation 1, equation 2. So I make equation 3 ya. Equation 3 saya letak di bawah tu lah. Saya darab B darab 2. Negatif 2. Persamaan pertama darab 2. 2A tambah 2B sama dengan negatif 1. Negatif 2. So after that, kita buat penghapusan. Persamaan kedua, tolak persamaan ketiga. Ini matematik sudah banyak, bukan sudah ni ya. Maths lah. So kita buat persamaan apa? Serentak lah. Serentak. So ini akan mati. So 2A equal to negative 2. A equal to negative 1. Kalau persamaan serentak, kalau macam yang linear, yang tiada kuasa 2, penghapusan yang paling cepat lah. Kalau ni lah, kalau bagi saya lah. Tapi kalau you mau buat penggantian pun boleh lah, no problem lah. You mau buat penggantian pun okay. So A equal to negative 1. I'm supposed to get positive. Nah, tengok. Mana lagi silap? B yang supposed to be negative. So, tengok silap salin soalan maybe. A plus B. G. Image 1 is negative 1. Negative 1. Object 0. 4. Oh, yalah. Alah. Negatif. Tengok. Cikgu pun siap. Okay, so 0 tolak negative 2. Equal to 2 lah. Equal to so minor careless mistake. Tengok. Cikgu pun boleh careless. 1. Okay? So be very careful lah. So be very careful. So 0 minus negative 2. So you get 1. And then the last one is B. A plus B equal to negative 1. So A is 1 kan? 1 plus B equal to negative 1. So B equal to negative 2. Alright. So selesai. So you get lah C equal to 0. A equal to 1 and B equal to negative 2. So that's this one lah. Sajalah. Kita cuma just this part lah. The first part lah. Kita kena tahu untuk macam mana mau ganti masuk tu. So doesn't mean that kita perlu buat ni lah. Doesn't mean kita need to buat itulah yang persamaan serentak yang 3 unknown tu lah. Because C kita dapat kosong kan. Tu ada pendek sikit lah langkah kerja kita. Okay, last question for tonight. Okay, 2 more minutes. Okay, find the objects that map into itself. Ini okay lah, should be okay. If we get the answer yang awal tu already, we can solve it lah. So Gx equal to Ax squared plus Bx plus C. So kita dapat A kita ialah 1 tadi kan. B kita ialah negatif 2 dan C kita kosong. Tak apa, tulislah. So bila dia kata map onto itself, maksud dia our object is X, our image pun ialah X juga. So just kita ganti masuk sajalah. Okay, alright. Kita cantik X ya. Tolak 2X. So so kita factorize ya. Cari nilai X lah. Kita factorize ya. Just factorize biasa. Mau tekan calculator pun boleh, no problem. So the first one is X equal to 0. The second one X minus 3 equal to 0. X equal to 40. Itu je lah. Okay, so maybe next week we can continue with B lah. B. Tapi B pun saya ingat okay lah, tidak masalah. B tu is not direct straight to the point. Yang A tu saja yang ada pelik sikit soalannya. So if you want to try, can try lah soalan B tu. B3 tu. B3 tu macam ada pelik sikit. Mempunyai punca-punca yang sama. We have a look lah maybe next week this question lah. Janganlah kasih tinggal satu soalan ni. Okay. Alright. So it's 9 o'clock. Okay. Bagi yang having exam, I wish you all the best. Okay. Don't be careless. Okay. That's the main important thing. Be calm. Pastikan sentiasa tenang. Tarik nafas panjang. Okay. Even menarik nafas panjang pun amat membantu untuk mengurangkan stres. Okay, just take deep breath. Okay, bila jawab soalan soalan matematik tambahan ke, fisika, kimia, bio ke,
Jangan stres. Yang penting you ambil masa untuk menjawab. Okay? Sebab jangan risau. Bukan macam satu Malaysia bahkan yang ni PKP. Bukan kita sajalah yang terjejas. Jadi jadi jangan risaulah. Jangan risau. Yang penting tu jangan risau. Ambil masa untuk tenangkan fikiran sebelum exam tu. Kalau yang ni lah yang exam. Okay. So yang tidak exam boleh rehat awal lah kan. Jangan tidur terlampau lewat. Pastikan dapatkan rehat yang cukup itu yang paling penting kalau untuk mengelak dari sakit mesti tidur yang cukup sekurang-kurangnya 6 jam dan ke atas. 6 jam okey sudah, 6-7 jam okey sudah. Jangan kurang daripada 6 jam Alright. So itu sajalah kelas cikgu hari ini. I will share the recording later, maybe tomorrow or day after. Alright. Okay, if you have any question boleh PM saya. Okay. Alright. So good night. Take care. Bye. Thank you, sir. Welcome.